Saya Sharifah Masni binti Wan Muhammad, Guru Pemulihan Khas Sekolah Kebangsaan Merbau, Miri, Sarawak. Saya akan menyampaikan kajian tindakan yang bertajuk Video T Baca Sukata Pengajaran Norma Baharu melalui WhatsApp meningkatkan kemahiran membaca ayat mudah suku kata terbuka kelas pemulihan khas. Abstrak, kajian ini bertujuan untuk meningkatkan penguasaan kemahiran menyebut suku kata terbuka dengan lebih mudah dan sistematik menggunakan kaedah video T baca sukata iaitu terus baca suku kata melalui aplikasi WhatsApp. Aspek yang dikaji ialah murid mengalami masalah dan tidak dapat membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka melibatkan perkataan KV-KV dan KV-KV-KV. Kajian ini melibatkan 15 orang murid pemulihan khas yang tahap penguasaan mereka adalah lemah ke sederhana. Pelaksanaan kajian ini sepanjang 2 minggu bermula 24 Julai sehingga 7 Ogos 2021. Pelaksanaan tindakan menggunakan pemerhatian kaedah temu bual dan analisis dokumen. Analisis dokumen diterjemah dalam bentuk jadual. Hasil dapatan menunjukkan semua murid dapat membaca ayat mudah yang mengandungi suku kata terbuka dengan betul. Sekaligus, kaedah menonton sambil belajar dapat mengatasi masalah murid tidak dapat membaca suku kata terbuka dengan tepat di samping dapat meningkatkan motivasi dan keyakinan murid untuk mengikuti sesi PDPR. Selain itu, kaedah video T baca sukata ini memudahkan dan dapat memperbaiki amalan PDPR saya dalam era pandemik COVID-19. Saya akan menyambung kajian tindakan dalam mengatasi masalah pembelajaran kemahiran-kemahiran pemulihan khas yang seterusnya berdasarkan konsep terus baca melalui kaedah suku kata. Pengenalan, pengajaran dan pembelajaran dari rumah PDPR merupakan pengajaran norma baharu di dalam bidang pendidikan pada masa kini. Pelbagai perubahan telah berlaku dalam pembelajaran bahasa Melayu pemulihan khas bagi memenuhi kehendak dunia semasa. Kemahiran membaca dalam bahasa Melayu pemulihan khas merupakan satu daripada domain penting yang menjadi asas utama kepada bidang ilmu ini. Penguasaan kemahiran membaca membolehkan murid menguasai kemahiran menulis. Bagi memastikan murid menguasai kemahiran membaca, membolehkan murid menguasai adalah amat mustahak bagi murid menguasai cara membunyi dan membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Kemahiran membaca yang baik mampu mendorong motivasi murid untuk mempelajari mata pelajaran bahasa Melayu pemulihan khas dengan lebih yakin di masa yang akan datang. Kaedah video telah digunakan untuk membantu murid meningkatkan kemahiran membaca ayat mudah yang mengandungi suku kata terbuka. Video ditakrifkan sebagai media yang mempersembahkan audio dan grafik secara serentak. Shepherd 2003, hasil kajian Shepherd 2000 mendapati video dapat meningkatkan pelibatan dan motivasi pelajar dalam mempelajari sesuatu. Justru, pendidik seharusnya mengaplikasi penggunaan teknologi ini dengan lebih berkesan dalam PDPR pandemik COVID-19. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu, saya mengajar kelas pemulihan khas bagi mata pelajaran bahasa Melayu pemulihan khas. Masalah utama murid saya ialah tidak dapat membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Hal ini dapat ditunjukkan melalui ujian saringan membaca yang telah dilakukan semasa sesi PDPC bersemuka pada Mac yang lalu. Keputusan ujian saringan membaca ini adalah pencapaian kemahiran membaca murid yang dijadikan sebagai analisis dokumen. Saya juga telah membuat analisis tinjauan masalah dengan menemu bual dengan ibu bapa murid melalui aplikasi WhatsApp
Berkenaan subjek kajian yang tidak dapat membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan baik dan lancar. Seterusnya, saya membuat analisis dokumen pencapaian kemahiran membaca subjek kajian yang tidak dapat membunyikan dan membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dengan betul. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Hal ini dapat dibuktikan daripada pemerhatian tingkah laku subjek kajian yang dikesan, masalah membaca yang mudah yang mengandungi perkataan suku kata terbuka yang tidak betul. Subjek kajian masih melakukan kesalahan semasa membunyikan dan membatangkan perkataan yang mengandungi suku kata terbuka meskipun telah berulang-ulang menyebut perkataan tersebut. Begitu juga daripada temu bual dengan ibu bapa secara WhatsApp, murid cepat lupa perkataan yang telah diajar. Bukan itu sahaja, murid juga lambat membunyikan dan menyebut perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Murid juga sering melakukan kesilapan kerana tidak yakin menyebut perkataan semasa membaca ayat mudah. Subjek kajian juga menghadapi masalah kurang motivasi semasa sesi PDPR. Masalah ini berlaku dalam kalangan subjek kajian saya kerana mereka tidak dapat membunyikan dan membatang suku kata dengan betul. Kebanyakan mereka sering melakukan kesalahan dan kecuaian yang sama. Analisis item ujian saringan membaca. Jadual menunjukkan kemahiran pemulihan 4, 5 dan 7 adalah merujuk kepada kemahiran membaca suku kata KV, perkataan KV dan perkataan KV. Daripada keputusan di atas, didapati bahawa seramai 5 orang iaitu 33.33% murid tidak dapat membunyikan suku kata KV. Seramai 6 orang iaitu 40% murid tidak dapat menyebut perkataan KV dan seramai 4 orang iaitu 26.67% murid tidak dapat menyebut perkataan KV. Berikut ialah temu bual dengan ibu bapa murid melalui WhatsApp. Subjek kajian tidak dapat membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dengan betul. Subjek kajian juga sering lupa perkataan yang diajar. Masalah ini berlaku dalam kalangan subjek kajian saya kerana mereka tidak dapat menyebut dan membunyikan suku kata dengan betul. Mereka tidak dapat membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul kerana takut salah menyebut perkataan. Murid kurang motivasi dan tidak yakin semasa membaca ayat mudah yang mengandungi suku kata terbuka. Masalah ini juga berpunca daripada saya kerana saya hanya semata-mata bergantung kepada kaedah konvensional yang agak rumit dan agak rumit untuk difahami dan kurang berkesan menggunakan aplikasi WhatsApp dengan menghantar gambar tugasan dan interaksi yang terhad. Maka terlintas dalam fikiran saya melaksanakan kajian tindakan ini bagi memperbaiki amalan PDPTR saya dan seterusnya dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid-murid saya. Isu keprihatinan dan fokus kajian. Daripada refleksi di atas, didapati murid tidak dapat membaca ayat mudah mengandungi perkataan suku kata terbuka kerana kurang menguasai kemahiran membunyi suku kata terbuka, kurang menguasai kemahiran membatang suku kata terbuka, kurang motivasi dan keyakinan murid untuk membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dengan betul. Bagi mengatasi masalah ini, saya telah menggunakan keadaan video dalam sesi PDPR. Intervensi video pembelajaran yang dirakam yang dihantar melalui WhatsApp iaitu video dibaca sukata yang mengandungi sebutan suku kata dan bacaan perkataan dengan betul. Selain daripada itu, saya menggunakan model kajian tindakan Kemis dan McTaggart 1988 dalam pelaksanaan kajian saya bagi melihat perkembangan murid-murid saya dalam pembelajaran mereka. Pelaksanaan tindakan memerhati, merefleksi, merancang dan seterusnya bertindak. Objektif kajian secara amnya 3.1 meningkatkan penguasaan kemahiran membaca ayat mudah yang mengandungi perkataan suku kata terbuka murid pemulihan khas melalui penggunaan video dibaca sukata dalam pengajaran norma baharu PDPR.
Secara khusus, 3.2, murid dapat membunyi dan membatang perkataan dengan tepat. Guru membimbing murid membaca terus tanpa mengeja membatang suku kata pada peringkat bacaan ayat, frasa dan petikan dengan intonasi yang betul. Meningkatkan keyakinan murid untuk membaca ayat mudah dengan baik dan lancar, memberikan motivasi kepada murid untuk mengikuti sesi PDPR dan menambah baik amalan PDPR melalui penggunaan video Tibaca Sukata dalam meningkatkan kemahiran menyebut dan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka. Kumpulan sasaran, kajian ini melibatkan 15 orang murid pemulihan khas SK Merbau Miri dari kelas maju Invictus di mana tahap mereka adalah lemah ke sederhana. Murid-murid ini terdiri daripada 9 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan. Mereka berumur di antara 8 tahun dan 9 tahun. Mereka lambat menerima dan memahami pembelajaran. 5.0 pelaksanaan tindakan, 5.1 tinjauan masalah. Saya telah merancang mendapatkan data bagi tinjauan masalah menggunakan instrumen pemerhatian dan temu bual. 5.2 analisis tinjauan masalah. Pelaksanaan tindakan yang telah saya jalankan ialah intervensi video Tibaca Sukata. Baik, dalam intervensi video Tibaca Sukata, saya telah memilih untuk menggunakan WhatsApp. Aplikasi WhatsApp amat digemari oleh subjek kajian saya. Ia juga lebih jimat data, murah, cepat dan mudah dan boleh ditonton berulang kali. Tindakan yang dijalankan ini merupakan satu daripada video Tibaca Sukata yang saya gunakan. Tunjukkan cara bagaimana kita menggunakan kaedah terus baca untuk ayat ini ya. Terus baca dari suku kata. Pastikan anak-anak ikut semua baca selepas ini. Dia ada dua warna, satu warna biru dan satu warna merah. Jadi pastikan anak-anak sebut warna biru kemudian merah diselang-seli dengan biru, merah dan seterusnya. Baik, kita mulakan dengan ayat yang pertama. Hari ini hari Selasa. Kita ulang sekali lagi. Hari ini hari Selasa. Ayat Zaleha baru tiba dari kota. Zaleha baru tiba dari kota. Seterusnya, 5.4 pelaksanaan tindakan dan pemerhatian. Langkah pertama, refleksi PDPDR lepas. Langkah kedua, menghantar terus video menerusi WhatsApp ibu bapa. Langkah ketiga, masa menguji subjek kajian dalam masa 2 minggu. Dan langkah keempat, melaksanakan tugasan membaca bagi menguji kemahiran membaca dan ibu bapa merakam bacaan subjek kajian. 5.5 refleksi kajian. Tindakan yang telah saya jalankan adalah seperti berikut. Yang pertama, temu bual pasca intervensi. Yang kedua, analisis dokumen pasca intervensi. Pemerhatian yang saya jalankan daripada temu bual ibu bapa melalui aplikasi WhatsApp menunjukkan bahawa video Tibaca Sukata ini pada mulanya membosankan. Tetapi setelah video diulang berulang kali, murid mula seronok dan yakin untuk membaca sendiri ayat mudah mengandungi perkataan suku kata terbuka. Murid juga telah menghantar rakaman bacaan sebagai tugasan menerusi aplikasi WhatsApp. Refleksi yang boleh saya nyatakan apabila video ini digunakan menunjukkan bahawa ia sangat membantu murid-murid untuk menyebut terus perkataan yang mengandungi suku kata terbuka tanpa perlu mengeja. Selasa, Zaleha baru tiba dari
kota. Zaleha bawa sekolah. Kakak Zaleha ada keladi. Zaleha beli keladi dari Melaka. Hari ini Selasa. Zaleha baru tiba. Zaleha baru tiba dari kota. Zaleha bawa raga lemah. Raga Zaleha ada keladi. Zaleha beli keladi dari Melaka. Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa dan analisis dokumen yang dilaksanakan, saya mendapati kaedah video Tibaca Sukata merupakan satu kaedah yang sangat mudah dan diingati oleh murid dengan cara menonton secara berulang-ulang. Kaedah ini bukan sahaja memudahkan murid menggunakannya tetapi mengukuhkan konsep membaca terus perkataan tanpa mengeja terhadap mereka. Mereka juga lebih yakin dan bermotivasi untuk mengikuti sesi PDPR. Hasil kajian tindakan ini juga telah menunjukkan keputusan dan perkembangan yang positif jika dilihat kepada analisis perbandingan yang diperolehi di antara pencapaian kemahiran membaca semasa saringan dengan pencapaian kemahiran membaca selepas intervensi seperti jadual 2 berikut. Analisis jadual 2 menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian kemahiran membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka selepas intervensi berbanding sebelum intervensi. Murid yang dapat mencapai kemahiran permulaan 4 iaitu membaca suku kata KV telah meningkat seramai 3 orang murid iaitu 20% berbanding sebelum intervensi 5 orang murid tidak dapat membaca suku kata KV. Begitu juga kemahiran permulaan 5 iaitu perkataan KV. Terdapat peningkatan seramai 3 orang iaitu 20% berbanding sebelum intervensi seramai 6 orang yang tidak dapat membaca perkataan KV. Dan peningkatan seramai 6 orang murid iaitu 39.93% telah mencapai kemahiran permulaan 7 iaitu dapat membaca perkataan KV. Walau bagaimanapun, terdapat 2 orang murid iaitu 13.33% yang tidak dapat membaca suku kata KV dan 3 orang murid iaitu 20% lagi masih tidak dapat membaca perkataan KV selepas intervensi dijalankan. Kegagalan ini disebabkan murid-murid tersebut telah dikenal pasti mengalami masalah tidak ada peranti kerana rosak dan terpaksa berkongsi peranti dengan adik-beradik yang lain serta tidak dapat fokus menjalankan intervensi dengan baik. Berdasarkan temu bual dengan ibu bapa dan analisis dokumen yang dilaksanakan, saya mendapati kaedah video Tibaca Sukata merupakan satu kaedah yang sangat mudah dan diingati oleh murid dengan cara menonton secara berulang-ulang. Kaedah ini bukan sahaja memudahkan murid menggunakannya tetapi mengukuhkan konsep membaca terus perkataan tanpa mengeja terhadap mereka. Mereka juga lebih yakin dan bermotivasi untuk mengikuti sesi PDPR. Sementara bagi saya, kaedah video Tibaca Sukata ini benar-benar telah memudahkan sesi PDPR saya bagi kemahiran membaca ayat mudah yang mengandungi suku kata terbuka. Saya berasa bersyukur kerana kaedah ini dapat menyelesaikan masalah yang murid-murid saya hadapi. Tetapi kaedah ini juga dapat memperbaiki amalan PDPR saya dalam era pandemik COVID-19.
Cadangan penambahbaikan atas kesedaran dan keyakinan yang telah saya perolehi hasil daripada kajian tindakan ini, saya berasa masih perlu melakukan kajian tindakan dalam mengatasi pembelajaran, terutama menyambung lagi kemahiran-kemahiran pemulihan khas yang seterusnya. Saya juga akan menambah lagi bimbingan melaksanakan latihan dalam videoti baca sukata. Oleh itu, saya bercadang untuk berkongsi kajian tindakan ini kepada semua guru pemulihan khas tentang satu kaedah mengajar murid-murid membaca dengan cepat dan tepat berdasarkan konsep terus baca melalui suku kata. Sekian, terima kasih.